Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi. Hari ini syukur Alhamdulillah saya dah dapatkan apron idaman saya ni. Selalunya pakai apron pinjaman. Tapi kali ini isteri saya dah pun menghadiahkan pada saya apron. Nampaklah macho sikit. Selalunya pakai apron perempuan, kadang-kadang segan-segan juga. Jadi pada kesempatan ini insyaAllah akan dikongsikan satu lagi masakan, iaitu masakan dal telur. Ya. Masakan dal telur ini adalah masakan India, confirm punya, dan tak ada siapa yang boleh claim dan ia merupakan masakan bangsa dia. Cuma masakan India ini, India tu sendiri ada India Utara, ada India Selatan, ada Pakistan, ada Bangladesh dan macam-macam lagi. Jadi masing-masing etnik tu mempunyai cara-cara masakan dalnya yang tersedia. Cuma masakan dal telur ini, walaupun ini dinamakan masakan India, tapi dia tak begitu mudah untuk kita dapatkan dekat kedai-kedai India. Ya? Kedai-kedai nasi kandar ke apa, jarang. Namun masakan ini juga merupakan satu masakan yang popular di kalangan masyarakat Melayu kita sebab dia memang merupakan masakan yang sedap. Pada dasarnya boleh dikatakan dia juga merupakan satu masakan yang mudah, ringkas. Cuma kalau yang lambat dia adalah bahagian nak merebus kacang dal tu tadi. Okey? Jadi insya-Allah sebelum kita lanjutkan, ingin kita memberitahu terlebih dahulu bahan-bahan masakan dan telur ini. Ada yang suka menggunakan telur rebus dalam masakan ini. Ada yang suka menggunakan telur diceplok masuk ke dalam masakan dal. Itu yang lebih sedap. Okay? So bahan-bahan dia yang pertama sekali iaitu kacang dal. Untuk keluarga saya gunakan lebih kurang 250 gram. Sebenarnya 250 gram ini dia boleh cukup untuk masakan 6 orang. Sebab nanti dia punya dal tu makin lama makin pekat, dia akan jadi lebih banyak. Dan kedua, saya gunakan 3 biji kentang. Ini untuk lebih menyedapkan lagi dal telur kita, untuk kita adalah rasa-rasa kepelbagaian. Okay? Jadi ada rasa dal, ada rasa telur, ada rasa kentang. Dan kemudian bagi bahan-bahan dia, okay, yang pertama sekali kita perlukan 10 biji bawang kecil. Atau nak guna bawang besar, 1 biji pun boleh. Kemudian 6 ulas bawang putih, lebih kurang 2-3 batang cili kering, dan lebih kurang 1 atau 1,5 sudu udang kering. Kemudian daun kari, 1 sudu jintan putih, jintan, betul, jintan putih, dan juga jintan hitam ataupun jintan manis lah. Okay? Dan 1 kotak santan. So itu sahaja bahan-bahan dia. Selain daripada nanti ada bahan-bahan sampingan seperti biji sawi, kemudian garam, dan itu ini bahan-bahan tambahan lah. Sesudah ini akan ditunjukkan cara-cara kita masak dal telur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kita nak mulakan masakan dal telur kita. Pertama sekali kita perlu merebus kacang dal kita. Paling-paling pun 15-20 minit. Jadi untuk mempercepatkan dan mempermudahkan, kita rebus serentak dal dengan kentang kita ni, kerana masing-masing memerlukan masa untuk orang kata masak atau empuk. Jadi insya-Allah
sambil kita menunggu dal kita dan kentang kita ni empuk, dan sukalah ingin saya. Baik, insyaAllah sambil kita menunggu dal kita ni tadi, dal dan kentang kita empuk, kita selanjutnya buat langkah selanjutnya bagi masakan dal telur kita, iaitu kita nak menumis bahan-bahan ini bawang putih, udang kering, cili kering, ini daun kari kita nak tumis dulu. Jadi untuk menyedapkan lagi masakan dal kita ni, kita gunakan minyak sapi. Kita gunakan minyak sapi. Memang kalau kita lihat cara-cara masakan dal ni memang ada banyak cara lah, banyak cara, banyak orang lain style, lain tukang masak lain style. Cuma lain rasa lah. Apa yang saya tunjukkan ni adalah cara yang saya pelajari lah daripada guru saya, guru tukang masak saya lah. Jadi kita taruh lebih kurang 2 sudu makan, 2 sudu makan ini minyak sapi. Okay, bila mana minyak kita dah agak masak, dah agak panas, kita mula masukkan pertama sekali biji sawi. Okay. Anggaran 1 sudu makan gitulah. Kita letakkan biji sawi dulu. Sambil tu kita masukkan lada kering kita juga. Lada kering kita. Di samping itu kita masukkan kita punya bawang. Bawang ni kita nak goreng sampai kuning-kuningan Ini namanya dari segi masakan dinamakan sebagai tumis darat. Istilahnya tumis darat. Apa tu tumis darat? Tumis darat ni maksudnya yang biasanya orang tumis lepas tu orang masukkan bahan-bahan yang lain. Tapi tumis darat ni berarti kita pisahkan antara bahan utama kita yang kuah dia, lauk dia dengan tumisan. Kita tumis berbeza-beza. Kita pisahkan tumisannya. Itu yang dinamakan sebagai tumis darat. Dan kita masukkan bawang putih kita. Ini nak ditumis sehingga bawang jadi kekuning-kuningan. Kemudian kita masukkan kita punya udang kering. Dan kita masukkan jintan kita ni, jintan hitam ke jintan putih ke jintan manis ke, macam-macam nama lah. Yang penting kita tahu. Kita masukkan jintan putih, kemudian jintan hitam, dan ini semua akan menyedapkan masakan kita. Best.
masakan ini dal telur ini, dia menggunakan kunyit serbuk yang dicampurkan ke dalam ini rebusan dal ni tadi. Tapi kita tak ikut panduan, kita jangan masukkan dulu, ya? Kita jangan campurkan kunyit serbuk kita, katanya itu akan melambatkan proses empuknya kacang dal kita. Jadi kita tak masukkan dulu, ya? Kemudian kita masukkan sedikit daun kari kita. Jadi masakan kita memang ada masakan bau daun kari. Daun kari ni wangi lah. Daun kari ni wangi. Suatu orang kata, kalau kita masak kita makan makanan lain, kalau kita makan makanan lain, kadang-kadang hari ni makan, besok dah muak, besok dah muak. Kalau apa saja masakan lah, kita tak akan mampu untuk makan ulang-ulang. Tapi kita lihat masakan India ni, mereka boleh hari-hari makan kari tak muak-muak. Apa rahsia dia? Dan selain daripada rempah kari tu, yang akan menghilangkan rasa muak, orang yang makan tak akan rasa muak. Jadi dikatakan antaranya adalah daun kari. Sebab bau daun kari tu wangi. Dia membuka selera, bukan menyebabkan kita tak ada selera. Dia merupakan pembuka selera. Okay. Jadi kita punya bawang ni semua dah agak kuning, kita dah boleh stop, matikan. Dan nanti sambil kita tunggu kita punya ini kacang dal ni, kita tengok kalau sudah empuk, sama sekali kentang kita. Mari nak ditunjukkan macam mana nak kas kentang dah empuk ke belum. Kita ambil garpu, kita cucuk. Kalau masuk macam gini, dah okey lah. Dah boleh. Jadi apa kita buat selanjutnya? Bagaimana kita rasa dal kita sudah agak empuk, ya? Kita masukkan kunyit kita, lebih kurang 1 sudu makan. Kemudian kita masukkanlah garam, serbuk perasa, garam saya letakkan 2 sudu teh dulu, serbuk perasa sedikit. Okey. Kemudian baru kita masukkan bahan yang telah kita tumis darat tadi. Bawang putih, ini daun kari, udang kering, kita masukkan. So ini akan merubah, ini nanti akan merubah rasa masakan dal kita. Kita tengok ni. Kita tutup sekejap lagi untuk kasih bahan-bahan dia semua meresap. Seperti yang dikatakan, ini merupakan dal telur. Jadi kita, untuk telur kita ni, kita ikut berapa orang yang nak makan. Kita ikut berapa orang yang nak makan. Okey.
Selalu saya katakan telur ni semua ada najis dia sebab mereka daripada kilang, mereka tak cuci, jadi kita kena cuci dulu. Kita letak, kalau saya kita letak sebiji. Kita masukkan sebiji. Ini kita letakkan macam ni satu tempat. Satu biji lagi. Kemudian sebiji lagi. Siap, itu kita cuci. So kalau kulit dia termasuk ke apa, kita boleh tarik keluar, tak najis kan. Masuk satu biji lagi. Saya nak gunakan 4 biji telur. Dan cuci lagi. Dan satu biji lagi. Masya Allah. Tutup sekejap. Okay. Sambil tu macam biasa, bersihkanlah dulu sambil-sambil, jangan tunggu-tunggu. Kan saya katakan kebersihan itu sangat penting. Dan dapur kita ni, tempat kita masak ni, kalau kita bersihkan hari-hari, dia senang. Dia taklah melekat, dia taklah melekit, dia taklah berkeladak. Dia senang. Okay. Kita tunggu sekejap sehingga telur kita tadi masak dan kita lebih masak. Di samping tu ingin saya sharekan satu lagi tips rumah tangga bahagia, iaitu solat jamaah. Sebelum kita pergi ke solat jamaah, adalah penting untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, sebuah rumah tangga yang bagaikan besi waja. Apapun badai, apapun masalah yang datang, dia tetap akan kukuh, iaitu solat. Setiap individu dalam rumah tangga tu mesti solat, wajib solat. Kalau tak solat, itu selalunya merupakan punca-punca utama rumah tangga tu akan goyah. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din, faman tarakaha faqad hadamad din. Solat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, sesungguhnya dia telah mengukuhkan lagi agamanya. Barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah menghancurkan agama Islam pada dirinya. Jadi begitulah, kalau kita nak melahirkan sebuah rumah tangga yang bahagia, kita mesti terlebih dahulu melahirkan sebuah rumah tangga Islam. Dan ciri-ciri rumah tangga Islam ni, anggotanya melaksanakan solat. Dan anggotanya melaksanakan solat. Bila mana, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, anggotanya tak melaksanakan solat, maka akan musnahlah, akan runtuh dan akan robohlah rumah tangga tersebut ataupun agama tersebut. Kalau agama dah runtuh, rumah tangga pun akan runtuh juga. Itu sebabnya apa sekalipun naklah kita jaga, mengambil kira tentang apa yang dipesan, diperintahkan di dalam agama ini. Okay. Kita lihat, dan kita ni pun
dah nak jadi tapi belum jadi. Ada lagi bahan yang terakhir yang belum kita masukkan, iaitu santan. Kita tak masukkan lebih awal lagi, sebab itu nanti akan menyedas proses dal dan juga kentang kita. Jadi mohon nampak ini agak pekat sikit, kita tambah air. Jadi seperti mana yang dikatakan, rumah tangga yang bahagia, kuncinya adalah setiap anggota itu tadi melaksanakan solat. Jadi tak terlalu terlambatlah. Kita jangan hanya tahu mengeluh, rumah tangga kita tak bahagia, rumah tangga kita tak macam orang lain, rumah tangga kita ada masalah ini, ada masalah itu, suami kita macam ini, isteri kita macam tu, anak-anak kita ada masalah ini, ada masalah itu. Tapi kita tak merenungkan sama ada untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, sudahkah kita ada dia punya bahan-bahan. Dia macam masakan juga. Nak sedap kita mesti ada bahan-bahan dia yang cukup. Jangan ngelak sana ngelak sini, masakan kita tak akan jadi. Dan bukan saja itu, untuk mewujudkan masakan yang sedap, enak, lazat, dia juga kena ikut dia punya peraturan. Jadi begitulah juga dengan rumah tangga. Kalau masing-masing tak nak ikut tak nak ikut peraturan, nak ikut kepala sendiri, tak nak ikut peraturan Islam, dan semua peraturan pun tak nak ikut, so macam mana? Jadi setelah ini, selanjutnya kita akan masukkan santan. Okey, santan kita pakai santan kotak aja boleh. Kita gunakan santan kotak. Cuma apa saja masakan yang gunakan santan ni, kita tahu santan ini dia boleh kelapa, dia boleh jadi minyak. Sebab tu jadi minyak kelapa daripada santan. So kalau kita biarkan masakan kita terlalu lama, jadi santan kita akan berubah menjadi minyak. Ketika itu kita tak nampaklah dia punya lemak dia, sebab santan dia, orang kata dah pecah santan. Jadi apa kita buat untuk wujudkan masakan dal yang sedap? Kita buat 2 kali, dan kemasukan santan ni kita buat 2 kali. Okay. So, insyaAllah pertama, kita tunggu sekejap lagi. Bila mana dah betul-betul jadi, kita akan masukkan yang terakhir sebelum kita tutup. Ni, masya-Allah. Ini dah telur kita. Ini telur-telur kita, sebiji-sebiji gini ya. Oh, ini kalau makan dengan sambal belacan, dengan ikan kering. Oh. Cuma hari ini untuk padankan dia, saya akan padankan dengan ayam goreng kunyit. Itu kesukaan salah satu daripada keluarga saya lah. Dia tak makan sangat ni. Seperti mana yang saya katakan, bila mana saya masak, saya meraihkan semua. Sebab ada di kalangan keluarga saya, mereka tak suka budak-budak, tak suka sangat masakan-masakan yang macam gini. Jadi saya sediakanlah masakan kesukaan dia, iaitu ayam goreng kunyit. Kalau sempat saya share, kalau tak cukuplah satu masakan setiap kali kita share. Jadi insyaAllah masakan kita dah hampir jadi. Nanti akhir saya akan masukkan santan lagi, kemudian kita terus tutup. Kita takkan biarkan lama. Sesudah itu jangan sampai kita punya yang pertama kita nak dia pecah santan, kita nak dia rubah menjadi minyak kelapa. Sebab itu akan sedapkan lagi masakan kita. Tapi nanti yang kedua, kita nak kita taruh santan untuk lemakkan dia. Kita nak rasa dia punya lemak. Okay? InsyaAllah nanti kalau dah jadi, saya akan tunjuk lagi.
Okey, baik, kita punya masakan dah hampir masak. Dan terakhir kita letakkan santan sekali lagi. Ya. Okay. Ini jangan tunggu lama. Lepas tu kita dah boleh tutup. So kita tak nak dia jadi pecah santan. So beginilah rupa masakan dal kita. Dan seperti mana yang saya katakan, apa jua masakan, kita nak kena rasa. Tukang masak mesti rasa sendiri. Kalau kita rasa okey, bagus, garam cukup, apa semua cukup, baru kita hidangkan kepada yang lain. Banyak tukang masak selalunya tak tinggalkan bahagian ini. Dia ingat dah bagus, dah pandai, tak payah lagi, tak payah rasa, dah mesti jadi. Sekali kasih orang makan, termasin lah, terpedas lah, termanis lah, teritulah, termasam lah, macam ter. Ingat, ini jangan ditinggalkan. Apa sekali, selepas kita masak, kita kena rasa. Garam dia cukup ke tidak, tak cukup kita tambah lagi, bahan-bahan lain, semua boleh tambah. Saya rasa sedap, Masya Allah. Nanti tak tambah garam sikit ni. Saya sebenarnya puasa, jadi saya nak kena buangkan balik. Biarpun kita puasa sekalipun, masak tetap kena rasa. Sebab kita nak hidangkan orang, kita nak beri makan kepada orang. Jadi saya nak taruh letak garam sikit lagi. Satu sudu teh lagi. Dan kemudian lepas tu dah boleh tutup masakan kita. Masya Allah, ini masakan yang betul-betul kita tengok ni. Inilah yang dikatakan masakan mak mertua. Duduk sebelah pun kita akan pedulikan. So, insyaAllah sampai di sini saja. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat. Jika anda suka dengan masakan ini, masakkanlah. Khususnya bagi mungkin siapa saja tukang masak dalam rumah belum pernah masak. Bagi yang belum pernah masak seperti suami, tahu makan saja pun juga belajar masak, tak ada susah mana. Dan tak akan hilangkan kita kejantanan kalau kita belajar masak, dan tak akan jatuhkan kita punya moral. So itu akan mendatangkan lebih baik dan mewujudkan saling mahabbah. Antara orang yang masak dengan orang yang makan akan wujud satu aura, satu perhubungan. Jadi kalau awak suka dengan ini masakan ini, sila sharekan kepada yang lain. Seperti mana yang dikatakan, perkongsian ini bukan hanya ada perkongsian santapan jasmani makan, dia juga ada perkongsian santapan rohani. Kita sampaikan serentak. Dan bagi yang mahukan, kalau ada sharing-sharing yang lain, anda akan diberitahu. Sila subscribe. Subscribe button yang kat bawah tu, ada yang hitam, ada yang merah kat tepi tu, just tekan saja. So dah apa-apa nanti masakan yang saya kongsi lagi, anda akan mendapatkan notification atau pemberitahuan. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum